Bila kita sakit, Allah tarik 3 perkara. Allah tarik kesegaran badan, Allah tarik selera makan, Allah tarik dosa-dosa kita. Bila Allah kembalikan kesihatan kita, Allah kembalikan kesegaran badan, Allah kembalikan selera makan, tapi Allah tak kembalikan dosa-dosa kita. Itu sebab Nabi sebut, kalau kamu ditimpa sakit, usahlah segera meminta sembuh. Kerana bila sakit, Allah nak cuci hati kita dan dosa-dosa kita. Tapi kalau malaikat datang waktu dia sakit, Samsul tu cakap apa? Aduh, kenapalah aku sakit macam ni ya Allah, mati lagi baik, contoh. Maka bila disampaikan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, dia kata baik, mati lagi baik, maka Allah Ta'ala kata apa? Kalau itulah kata-katanya, suruhlah dia sembah Tuhan selain aku. Maknanya Allah tak pedulikan kita lagi. Mana yang kita nak? Ujian dan dugaan ini biasa. Sepatutnya sampai pukul 1, tapi tak sampai pukul 1. Penceramah ni di mana dah ni, tak sampai-sampai. Ujian. Wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa lul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, barisan div-div kehormat semualah. Tuan kita pun ada, begitu juga jabatan perpaduan pun wakilnya ada, semua ada. Saya tak diberi salutasi, saya tak dapat lah nak baca. Tapi terima kasih banyak pada tuan rumah. Saya tadi serba salah, minta maaf banyak. Kalau ikut hati saya tak nak makan dulu, saya nak ceramah dulu. Bak kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada kek kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, togah dek budi dengan bahasa. Saya nampak orang dah lama tunggu saya, tu sebab saya nak ceramah terus. Saya lagi fikirkan orang yang menunggu saya, yang panis kat luar ni, kat dalam makan sadap aircon kan, tapi dah dipaksa duduk, saya makanlah kan. Tapi sadap, memang sadap makan. Saya yang goram tadi, lauk kerabu sotong tu sadap ke ujung tadi, tapi tak ada siapa hulu kat saya. Yang imam pun nampak elok, makan seorang tak ada. Lauk lain dia tanya, lauk tu dia tak tanya. Tak apalah, macam mana kan. Saya ni pemalu kan. Dan apa pun saya ucapkan tahniah atas program majlis ilmu seperti ini, kerana sebenarnya dah disebut penceramah ni penceramah terkenal. Tak payahlah diperkenalkan. Lagi satu, jangan beritahu tarikh lahir, sensitif. Pergi beritahu langsung orang tahu kan, sensitif. Lagi satu lagi, ada maklumat-maklumat yang tak berapa tepat, tapi tak apalah, saya malaslah nak memperbetulkan kan. Tapi okey, kebanyakannya betul, adalah beberapa je kan, saja gurau atau busi. Dan begitu juga hari ini tahniah saya ucapkan kerana dalam program kita ada saudara baru dan adanya anak-anak yatim. Datang seorang sahabat bertemu dengan Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, macam mana nak ubahkan hati aku ni yang koreh ni? Kalau tak faham lah, hati yang keras. Kalau sebut hati koreh tak faham, hati yang keras. Maka Nabi kata, kalau nak lembutkan hati kamu yang keras itu, banyakkanlah menggosok-gosok kepala anak yatim dan juga memberi makan fakir miskin.
Itu salah satu dibuat. Jadi salah satu daripada anak yatim saya. Ayah dah tak ada, mak ada lagi, belum piatu je lagi, kan? Jadi meraihkan anak-anak ni maksudnya apa? Berbuat baik. Gosok-gosok tu kita berbuat baik pada mereka. Tapi sayangnya di kalangan masyarakat kita hari ini, anak yatim seolah-olah yatim pada bulan Ramadan saja. Berlumba-lumba buat appointment dengan rumah anak yatim sampai tak cukup 30 hari bulan Ramadan. Yang macam ni bagus. Dah habis masih lagi nak raikan anak yatim. Itu yang terbaik, ya? Kepada saudara baru, selamat datang diucapkan. Bertabahlah, kuatkan semangat. Kuatkan semangat dalam ujian berada di dalam agama Allah ini. Tajuk kita pun ketika kamu sedih dan teruji. Apa maksud uji? Apa maksud sedih? Sedih ini perasaan yang tidak senang dalam hati. Uji ini ada nama ikan, ada juga nama orang. Ikan Uji Rashid. Dan nama orang Uji Rashid penyanyi, pelakon zaman 70-an dulu dan 80-an. Tapi ujian yang dimaksudkan adalah ujian dan dugaan yang datang dalam hidup kita. Itu normal. Kerana apa? Kerana syurga itu mahal harga. Panaslah dengar ceramah hari ini, begitu kan? Kerana syurga itu mahal harganya. Panas-panas kita di bawah mentari tak sama dengan kepanasan api neraka. Seperti mana panasnya penceramah hari ini, yang tak rasa apa pun kipas ni sebenarnya, saja je bagi mesej. Manalah tahu kalau ada tindakan-tindakan susulan, kan? Samsul Demak ni dia pandai. Kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Saya bukan nak minta kipas, saja je menyebutkan panas betul tempat penceramahan. Saya tak sebut saya nak, saja je sebut, Jadi hari ini bila sebut syurga itu mahal harganya, rupa-rupanya kita ni dalam hidup kita ni, kalau nak berjaya dalam hidup, ada 5 perkara kena ada. Yang pertama yang kena ada dalam hidup kita, sabar. Sabar. Saya diuji kesabaran saya bila nak ceramah dekat Kampung Telaga di Pitas. Sepanjang jalan berzikir, nak menyampaikan ke dalam tu, bukan senang, kena sabar. Dah nak sampai ke? Belum lagi. Dah nak sampai belum? Allah dalam kereta, kan? Nak bagi tahu kena sabar dalam hidup. Rupa-rupanya kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Buka Syafatul Qulub, penenang jiwa, ada 3 jenis sabar. Sabar yang pertama, sabar untuk taat perintah Allah bukan senang. Kepada saudara baru saya beritahu, nak taat perintah Allah pun bukan senang. Nak pula saudara baru, ada pula orang lain memperlekehkan kita, bukan senang. Orang yang dah lama Islam pun huru-hara bila kena kacau. Ini kan pula orang yang baru dapat Islam. Tapi sebenar-benarnya kadang-kadang saya rasa iri hati. Kenapa? Sebab saudara baru ada kalanya mereka lebih lagi istiqamah dalam ibadahnya berbanding orang yang dah lama dapat Islam. Abang Adam Corey, Dragon. Sebut Dragon baru kenal, Adam Corey tak kenal. Dalam tempoh baru berapa belas tahun dia dapat Islam, dia telah berjaya mengislamkan 17 orang lagi sahabat-sahabat dia.
Kita yang dah berpuluh tahun Islam, seekor pun tak dapat. Sorry, seorang pun tak dapat. Seekor pula, seorang pun tak dapat. Apakah silap pada kaedah kita, metodologi kita dalam menyebarkan agama, atau macam mana? Saya banyak kali pergi Sabah, Sarawak ni, ramai betul orang bukan Islam tegur saya, "Ustaz, saya ni Kristian tapi suka betul dengan ceramah Ustaz." Saya tahu, dia tanya, "Kau bila nak mengucap?" "Nantilah." Kan? Nak dapat tenang, tak ada cara lain. Agama Islam tak ada cara lain. Tuan-tuan juga. Itu sebab kalau kita tengok, Sabah yang pertama untuk taat perintah Allah, yang mana dikatakan mendapat 300 tingkatan darjat pahala, yang mana luas antara satu tingkatan itu antara langit dan bumi. Itulah keluasan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jom semayang. Nantilah, nak habiskan drama ni dulu. Risik pada hati. Kesian betul. Kesian tengok Aisyah dan Haifah. Aisyah ke Aina? Aisyah. Mana tengok lah. Betul. Bukan senang tengah main bola sepak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maghrib lah, last goal, last goal, last goal. Main sepak takraw, last point. Main bola, last goal, gol, isyak dah. Punyalah. Tu belum cerita lagi. Kan saya kata tindakan susulan sampai. Maknanya pakai bahasa kiasan ni cepat faham. Terima kasih pada tuan rumah. Tu sebab kalau kita tengok, kan, nak taat perintah Allah bukan senang. Saya pergi ke Mekah. Kadang-kadang manusia ni boleh diuji dengan ujian senang, ujian susah. Ujian senang belum tahu. Dulu duduk hotel jauh, okey je pergi. Tiba-tiba bila dah jadi duta umrah, dapat pula bilik hotel. Saya seorang satu bilik. Dalam bilik tu ada 5 katil. Apa kegilanya seorang 5 katil? Nak bagi adil, lepas zuhur katil ni, lepas asar katil ni, lepas maghrib ikut waktu semayang. Bayangkan, bila katil dah empuk dan sedap, berat nak turun. Nampak tu? Masa saya dengan adik saya pergi dulu, saya dapat free satu, saya bawa adik saya. Seorang 2 katil. Punya lebar pusing-pusing tak jatuh lagi. Dan adik saya mula cakap, abang turun dulu, kejap lagi turun. Ada harapan tak turun. Nak bagi tahu kadang-kadang bukan senang. Naik kereta, nak berhenti semayang tak bang? Dah azan dah ni. Nantilah, sampai sana kamu fikir. Ada orang macam tu, tak sabar untuk taat perintah Allah. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Bukan senang. Dah biasa main nombor ekor, tikam tetap tikam. Anak kau berapa? 3. Kau belum ada rezeki lagi. Kau baru 2. Kau baru 5. 3025. Kena pula tu. Bila kena dia belanja AJK masjid, kurang ajar betul. Orang masjid, panjangkanlah umur kamu. Contoh lah. Bukan senang. Kawan-kawan semua main nombor, kita tak main nombor. Susah. Orang dah biasa mengumpat, takkan boleh buang panggil mengumpat bawah kemah ni tadi. Bukan saya tak dengar. Tak boleh pula saya lalu. Tingginya Samsul debat ni tinggi. Macam OKU dia buat saya tu. Kan? Tak adalah. Tapi saya maafkan, tak ada masalah. Itu biasa. Mesti nak cakap, itu bukan baju yang hari-hari dipakai. Mana ada orang pakai tudung macam tu lagi nak? Tengok, dah biasa bercakap.
Ini kan rumah besar-besar ni, mana dia dapat duit? La ilaha illallah. Duduk makan diam aja lah. Kan? Tapi saya puji, cantik rumah ni. Tuan rumah kata, rumah kampung je Ustaz. Kalau macam ni rumah kampung, rumah aku tu tak tahulah kategori rumah apa. Tapi suka tengok umat Islam yang berjaya. Ini rumah besar bukan lambang kekayaan, lambang kejayaan. Terkena ingat. Pakai kereta besar bukan lambang kemewahan, lambang kejayaan. Mudah-mudahan orang lain berjaya macam dia, macam tu. Kalau besok rumah ni dah tak nak duduk, bagilah Samsul Debat duduk. Contoh, sayang betul dekat Samsul Debat. Nama rumah ni saya tukar dah, nama Samsul Debat, dia kata. Tak adalah saja. Anaknya pun penuh tadi saya tengok dalam frame ni. Kan? Murah rezeki keluarga ni. Mudah-mudahan, amin. Bayangkan, tu yang kedua, nak tinggalkan larangan Allah pun susah. Itu mendapat 600 tingkatan darjat pahala, lagi besar daripada yang pertama. Tetapi yang paling tinggi adalah sabar dengan ujian dan dugaan daripada Allah, mendapat 700 tingkatan darjat pahala, kata Imam Al-Ghazali. Ujian dan dugaan, Allah uji kita kadang-kadang sikit aja. Bila Allah uji baru kita tahu apa erti nikmat itu yang sebenarnya. Bila dah tak ada isteri, baru tahu apa rasanya bila tidak ada isteri itu. Betul kan? Macam saya ni, baru berapa hari tak ada isteri, susah betul rasanya. Pandang kiri dinding, pandang kanan dinding, pandang atas siling, kosong hidupku kurasakan. Datang tempat ceramah, belah kanan bini orang, belah kiri pun bini orang. Hai, lepas tu perangai bini orang tu macam tak ada laki berlaku, pening berlaku. Nak gambar, suami ada sebelah tu ditinggal, ambil gambar. Suami ambil gambar. Saya panggil suami dia, bang, main sekali. Tak payah. Kita je. Isterinya pula. Allahu Akbar. Tapi bukan orang Sabah, orang New Zealand. Macam-macam. Sabar dengan ujian dan dugaan. Simple aja. Allah uji hidung, lubang hidung tu sumbat sebelah, tengok tidur macam mana. Allah, payahnya nak tidur. Pusing belah sini tu sumbat. Pusing belah sini tu sumbat. Aduh, mengeluh. Sebenarnya ketika kita diuji dengan sakit, Allah hantar 2 malaikat untuk melihat kita. Bukan Allah tak tahu, Allah maha mengetahui. Allah hantar malaikat untuk tengok apa orang tu cakap bila diuji. Contohnya diujilah kita ni dengan demam panas. Tengok Syamsul tu cakap apa bila dia demam panas. Malaikat ni pun pergi. Bila malaikat pergi, malaikat tengok Syamsul ni cakap apa. Allah, agaknya Allah ni bagi aku ni sakit biar aku dapat rehat agaknya. Selama ni aku tak rehat, alhamdulillah dapat rehat. Makan pun bini suap. Allah, nikmatnya walaupun sakit. Baik bini aku pun. Kencing pun tak sempat pergi tandas, bocor. Allah, sabarnya isteri, tukarkan kain. Allah, isteriku. Kalau itu, kemudian malaikat pun report balik, ya Allah, si Syamsul tu dia mengadu, dia kata alhamdulillah kau bagi dia sakit, mungkin nak bagi dia rehat, dia syukur kau bagi dia sakit ya Allah. Maka Allah balas balik apa? Kalau itulah kata-katanya, kalau dia mati akan ku masukkan dia ke dalam syurga, kalau dia hidup akan ku gantikan daging dengan darahnya dengan daging dan darah yang baru.
Tu sebab kita kalau elok demam, semua benda nak buat. Sebab daging darah baru dah bertukar. Nampak? Nak masak lah. Jom hari ni takkan tak pergi mana-mana. Punya happy ni, badan dah sedap. Bila kita sakit, Allah tarik 3 perkara. Allah tarik kesegaran badan, Allah tarik selera makan, Allah tarik dosa-dosa kita. Bila Allah kembalikan kesihatan kita, Allah kembalikan kesegaran badan, Allah kembalikan selera makan, tapi Allah tak kembalikan dosa-dosa kita. Itu sebab Nabi sebut, kalau kamu ditimpa sakit, usahlah segera meminta sembuh. Kerana bila sakit, Allah nak cuci hati kita dan dosa-dosa kita. Tapi kalau malaikat datang waktu dia sakit, Samsul tu cakap apa? Aduh, kenapalah aku sakit macam ni ya Allah, mati lagi baik. Contoh. Maka bila disampaikan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, dia kata baik, mati lagi baik, maka Allah Ta'ala kata apa? Kalau itulah kata-katanya, suruhlah dia sembah Tuhan selain aku. Maknanya Allah tak pedulikan kita lagi. Mana yang kita nak? Ujian dan dugaan ini biasa. Sepatutnya sampai pukul 1, tapi tak sampai pukul 1. Penceramah ni di mana dah ni, tak sampai-sampai. Ujian. Sakit perut tuan rumah, orang dah ramai datang. Samsul debat ni jadi datang ke tidak? Ujian. Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang orang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari ujian dan dugaan. Tentu ada ujian. Tapi di sebalik ujian tu dia, sedih dan teruji, tentu ada hikmah di sebalik. Ada hikmah. Ada hikmah. Contoh macam saya sebut tadi, bila berpisah dengan isteri, ujian saya. Allah baru tahu nikmatnya ada isteri di samping kita. Mana hikmahnya apa? Meningkat perasaan kasih dan sayang. Lambat datang, hikmahnya apa? Tuan rumah risau pun ceramah belum makan. Walaupun tak dapat kerabu sotong tu tadi, dah 2 kali sebut dah. Itu kiasan tu. Kalau dah 2 kali sebut, maknanya bagus. Saya tak minta, tapi nak tunjuk kontor rumah ni cekap pada bahasa kiasan. Saya tak nak pun, tapi kalau bungkus tu biarlah 2. Aduh, gurau. Nah, betul. Hikmah tu ada. Lambat datang, tengok dah mula mendung. Dah mula Allah nak bagi kesejukan pada kita. Ni kipas bawah ni, hikmah ni. Sejuk bawah. Contoh. Hikmah. Satu kipas ni pun saya tak tahu dia arah mana. Pun kaki, sejuk kaki. Alhamdulillah. Tengok air bersampai. Tanam tebu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Orang tua-tua dulu-dulu macam-macam ujian. Mak, kenapa orang tu buat kita macam ni, Mak? Mak nak biarkan ke? Orang tu dah kutuk Mak macam-macam. Mak, kita kata, Mak, biarlah. Adalah rezeki kita yang lain. Jangan bising-bising. Mak kita panjang umur sebab tak dengki dengan orang, walaupun orang buat mak kita. Itu hidup dia. Mak kita tak kaya, ayah kita tak kaya, tapi anak-anak dia semua berjaya. Seorang pegawai polis pangkat tinggi, seorang pegawai di Jabatan Perpaduan dan juga Integrasi Nasional. Kan? Yang seorang tadi dekat, entah mana logo tadi aku nampak tadi.
JKR, mana JKR tadi? Jabatan Kerja Raya pun ada. Allah bagi anak-anak berjaya. Samsul Demban aja penceramah. Samsul Demban tak ada kerja, ceramah aja. Kan ibarat melukut di tepi gantang. Orang tak jemput, saya tak datang. Cik baik tuan rumah jemput, dah lah dapat datang, dapat makan pula tu, walaupun tak dapat kerabu sotong tadi. Macam tu 3 kali dah semua tu. Allah. Ha? Terasa ada habis bateri. Dia sebut kabu sotong langsung tak bunyi. Ujian dan dugaan itu biasa. Itu sebab kadang-kadang manusia secara semula jadinya Allah beritahu dalam Quran, manusia ni secara semula jadi ni gemar berkeluh kesah lagi kikir, kedekut, mengeluh aja hidup dia. Itu cerita tadi. Hai, mati lagi baik, mati lagi baik. Sampaikan Allah kata, suruhlah sembah Tuhan selain aku. Maknanya suruh apa? Belajarlah kita bersabar. Hidup akan ada ujian. Jadi anak yatim, adik-adik, mana anak-anak yatim? Angkat tangan. Adik-adik, dengar ni, Samsul Debat bagi tahu. Tak apa. Okay. Adik-adik bertuah sebab Allah bagi peluang adik-adik jadi macam Nabi. Apa maksud? Kalau Nabi sebagai anak yatim, Nabi boleh berjaya dalam hidupnya, ini kan pula adik-adik tak boleh ke adik-adik berjaya. Itu sebab jumpa anak-anak yatim, cakap dengan dia, bagi semangat. Adik, belajar rajin-rajin, adik boleh berjaya. Kalau Rasulullah boleh berjaya sebagai anak yatim, adik-adik pun boleh berjaya sebagai anak yatim. Allah ada, dek. Walaupun mak ayah tak ada, Allah ada, adik ingat. Bagi semangat macam tu. Jangan mengaruh-aruh dengan anak yatim. Sabarlah, dek, makcik faham rasa dia anak yatim. Jangan. Bagi semangat dekat adik-adik. Betul? Bagi semangat pada mereka. Hidup kalau tak diuji pun tak namanya orang. Memang akan ada ujian. Cocok-cocok duit, kad kena telan. Dah lah kena telan, Jumaat petang pula tu. Esoknya bank tutup. Hari Isnin cuti pula, hari Sarawak. Contoh lah. Hari Sarawak pula. Hari Sabah. Ada ke hari Sabah? Tak ada pula. Okey. Adalah hari cuti pula hari Isnin tu. Allahu Akbar, sampai bila? Hikmah. Maknanya Allah nak selamatkan duit aku sampai hari Isnin. Nampak? Percaya pada hikmah. Sabar. Kedua apa? Syukur. Belajar bersyukur. Ada orang naik kapal terbang sebelah saya daripada KLIA nak ke Kota Baru. Dia boleh sebut kecil kapal terbang ni. Mengada-ngada betul. Kau bukan naik Fokker, kau naik Boeing 737. Apa masalah? Saya cakap, bang, kalau nak besar kapal terbang ni, bang, kau buang semua tempat duduk ni, kau duduk seorang-seorang. Syukur naik kapal terbang. Tengok orang tu naik bas 10 jam baru sampai Kelantan. Daripada sini pergi ke Keningau berapa jam? Lagi jauh, nak drive zikir sampai Keningau. Betul. Orang naik kereta pula, syukur sebab boleh tidur. Kan? Orang naik motosikal tak boleh tidur. Orang naik kereta yang duduk sebelah boleh tidur. Tanya orang perempuan, baru letak kepala
hilang. Dah sampai dekat Keningau. Tak ada, jauh sangat kan Keningau ni. Nak kau tidur memanglah tak jauh. Yang suami ni buntang-buntang mata bawa kereta. Naik kereta syukur sebab dapat berteduh daripada hujan dan panas. Naik motor tak boleh berteduh hujan dan panas. Naik motosikal syukur sebab laju. Orang tu naik basikal perlahan. Naik basikal syukur. Orang tu jalan kaki. Teruk-teruk orang naik basikal, belum pernah lagi roblok polis tahan. Berhenti, mana lesen basikal? Tak ada. Silap-silap dia yang sound polis dekat roblok tu. Kering 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 kering. Tak nak tahan. Kuanya jalan. Orang naik basikal syukur. Orang tu jalan kaki. Orang jalan kaki syukur. Sekurang-kurangnya masih berjalan. Orang tu dah terbaring, tak boleh bangun. Orang yang dah terbaring syukur, dalam baring-baring boleh tengok live Syamsul Ubat. Baring-baring dia masih hidup. Orang tu dah mati. Orang yang dah mati syukur, dah tak ada gak, dah habis. Syukurlah dah mati, kata ada. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sakit, sebab mati. Jangan terpedaya dengan sehat, sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu elok je tidur tak bangun, meninggal. Ada satu hamba Allah datang di ceramah saya di Wang Semaju. Dia kata, "Ustaz, saya nak sampaikan salam anak saya, hajat anak saya nak sangat jumpa dengan Ustaz." Dia kata, di Wang Semaju. Ustaz ni ceramah bila Ustaz? Tadi dah sudah, lepas maghrib tadi. Lah, saya ingat lepas Isyak. Saya terlepas lah Ustaz. Kenapa hajat anak? Kenapa tu anak saya nak sangat jumpa Ustaz? Oh ya ke, mana dia? Anak saya dah meninggal 2 minggu lepas. Dia kata, anak meninggal, berapa umur dia? 11 tahun. Dia meninggal kenapa? Dia meninggal dalam tidur. 11 tahun meninggal dalam tidur. Setiap malam Ustaz, dia tak pernah miss tengok YouTube Ustaz. Tapi bukan itu sebabnya dia mati. Sebelum kau sebarkan benda tu, baik betul. Kau nak mati, kau tengoklah YouTube Syamsul Ubat. Bukan macam tu. Maknanya mungkin banyaklah ceramah-ceramah yang dia tengok. Maknanya sebelum tidur dia melazimkan diri dia tengok kuliah-kuliah agama. Dia meninggal dunia dengan itu. Bayangkan, kita meninggal dunia kadang-kadang tengah tengok wrestling, King Kong Bundy lawan Hulk Hogan. Bodoh, dia kata. Tumbuklah, dia kata. Tumbuk. Lelah. Nampak tak? Meninggal dunia tengah tengok bola, kecewa sangat dalam hati bila MU kalah dengan Brentford. Dah nak menyokong setan merah. Contoh saja je bakal menyokong MU. Kan? Sedih, tidur tak sempat minta panjang umur dengan Allah. Tapi pagi itu Allah bagi nyawa lagi. Sempat tak kita bersyukur? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baca tak doa tu? Tak. Bangun terus mandi siap kadang pergi kerja je. Semayang pun tak. Bayangkan tidur tak sempat minta panjang umur, pagi hidup lagi kita tak syukur. Belum pernah lagi orang bangun tu kecewa, kenapalah aku hidup lagi. Ada. Belajar syukur nak selamat. Sebab la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Kalau syukur, Allah lipat gandakan lagi nikmat kita. Kalau kita kufur tak syukur, Allah bagi azab lagi kat kita.
Seorang yang bangun tak berdoa, orang yang bangun tak beribadah, orang yang bangun lewat, orang yang bangun tak laksana perintah Allah, maka Allah janjikan azab untuk kita kerana tak syukur. Yang ketiga, tawakal ala Allah. Bertawakallah kita kepada Allah, serah kepada Allah. Manjadda wajada, kata orang Arab. Siapa berusaha pasti berjaya. Kalau kita usaha tak berjaya, sama, rezeki Allah tentukan. Hakikat rezeki ada 3. Pertama, Allah tentukan punca rezeki kita. Kedua, Allah tentukan kadar berapa banyak rezeki kita. Dan ketiga, Allah tentukan bila kita akan dapat rezeki. Kita cakap, aku mati hidup balik pun takkan dapat rumah ni, rumah besar macam ni, contoh dia kata macam ni. Jangan cabar. Kalau Allah Ta'ala kata kun fayakun, jadi-jadilah dia. Jangan kita pula lupa diri. Itu je. Aku ni tak tahulah bila boleh pergi haji. Siapa yang belum daftar haji, kalau daftar haji hari ni, insya-Allah, kalau tak ada apa-apa aral melintang, kalau daftar hari ni, boleh pergi pada tahun 2137. Lagi 150 tahun lagi. 3 kali mati hidup, mati hidup, mati hidup. Tak boleh pergi lagi. Tak boleh pergi tu. Belum, mati hidup. Tapi itu perancangan manusia dalam sistem. Tapi kalau Allah Ta'ala nak takdirkan kita pergi, kita akan dapat pergi walaupun kita tak rancang. Wa makaru wa yamkarullah wallahu khairul makirin. Kan? Kita boleh merancang, Allah Maha merancang. Perancangan Allah adalah yang terbaik. Kenapa nak sedih-sedih? Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat rumah saya? Kita jangan baca nikmat ni, rezeki ni sama macam apa yang kita nak. Tak tepat. Aku tak akan dapat rumah besar ni, maka aku tak ada rezeki. Tak betul. Dalam 10 perkara yang kita nak, Allah bagi 7. Kenapa kita hebohkan 3 yang kita tak dapat? Kita mungkin tak ada rumah besar, kita tak ada kereta besar, Allah bagi isteri besar, Allah bagi anak-anak elok membesar, Allah bagi isteri pandai masak, Allah bagi anak yang penyayang, pandai jaga mak ayah, Allah bagi jiran-jiran yang baik, Allah bagi suami yang romantik. Setiap kali balik kerja, setiap kali balik petang, tak pernah tak bawa kuih nak minum sama. Abang bawa kuih apa hari ni? Abang bawa balik kuih kapal. Tahu kuih kapal? Kuih cakui. Kan kapal tu. Cakui ni sedap makan dengan apa? Sedap cecah dengan sos, tapi jangan dipisahkan. Kan itu lambang cinta kita. Nak makan, makan sekali sayang. Tapi cubalah try cecah dengan kerabu sotong tu, sedap ke tak? 4 kali dah. Hui, ini ada harapan ni, saya dah mula terbau dah ni. Makin kuat zikirnya, makin menjadi nyata. Dah halang-halang tu, bungkuslah udang goreng tu sendiri. Allahu Akbar. Tak nampak ke saya beria mengerjakan udang tu tadi? Saya dah tak peduli orang lain, istiqamah saya mengerjakan udang. Sebab itu je yang kat depan mata saya. Tapi sotong kat ujung tu tak luar. Saya tu yang saya tak puas hati tu. Bergurau ya, bergurau. Allahu Akbar. Saya ni kalau tak bergurau tak boleh. Bergurau je hidup. Arwah abah saya dulu lagi kuat bergurau. Kalau saya telefon arwah abah saya, "Halo, Assalamualaikum bah, masa ke ATM tu. Bah, duit dah kering lah bah. Habis duit basah macam mana pula?"
Duit dah habis lah ni bang. Lah nanti abah masukkan. Dia bergurau. Abah hari Ahad ni cikgu suruh pergi sekolah. Abah kena hantar lah. Tak boleh. Abah hari Ahad tak boleh hantar. Hari Minggu boleh. Bukan sama ke? Yalah sama pula cakap lain. Makna dia boleh hantar. Abah gaut. Abah mana boleh makan ni? Ni lemang-lemang ni boleh makan. Pulut tak boleh makan. Lemang tak boleh makan mah. Yang tak boleh makan pulut, lemang tak apa. Kalau abah ni, mak saya tak bagi abah saya. Jangan makan bang. Ni kacang panjang ni. Jangan makan. Ni gangin ni semua. Arwah abah saya cakap kacang panjang ni sebelum masak panjang. Dah masak pendek. Itulah jawab arwah abah saya. Abah saya meninggal dunia tak sakit, tak ada apa. Demam, hari ni demam. Hari Sabtu tu darah dia naik sikit, meninggal. Tapi sebelum meninggal, dia dah settlekan dah hutang-hutang rumah, dah settlekan. Dia sempat cakap kat mak saya, kau tinggal nak besarkan anak-anak ni. Dia sempat cakap. Arwah abah saya meninggal dunia, genap umurnya 50 tahun. Abah saya meninggal muda. Kalau saya ikut umur ayah saya, mana saya tinggal lebih kurang 5-6 tahun je nak hidup. Macam tu je fikir kan? Kadang-kadang orang tu terasa cara nafas aku ni lama lagi. Siapa cakap? Tengah makan sotong kerabu, tercokek sudu, mati. Jangan main-main. Yang kau talan sampai sudu-sudu sekali dia busuk. Ada orang tu jalan-jalan jatuh dalam lubang. Dalam gila. Gila pun tak dalam macam tu. Orang ingat mati lah ni. Dalam weh. Maka datanglah Jabatan Bomba dan Penyelamat. Bila tarik pakai tali, tengok nadi hidup lagi. Ada nadi lagi. Tak ada lagi. Bila dia terjaga, dia kata, abang hebat bang. Kenapa? Abang jatuh dalam lubang dalam bang, tapi tak mati. Ya ke? Mana lubang tu? Dia tinyau lubang tu, langsung mati. Terperanjat tengok lubang. Tadi jatuh tak mati. Dia terperanjat tengok lubang tu mati. Ada orang tu berkuat, badan sehat, sampai umur 80 tahun boleh angkat berat lagi. Akhirnya ambil keputusan kahwin. Bininya anak dara umur 28 tahun. Malam pertama bini berbuka butang satu, meninggal. Terperanjat, jantung tak tahan tengok butang terbuka. Belum tengok badan lagi, nak cakap apa? Contoh. Itu yang Haji fikir nama tu. Tak adalah je gurau. Iya, jangan persoalkan kenapa Haji tak nak cari pengganti. Yang lama juga yang sesuai. Tidak ada gantinya. Kaulah satu-satunya Ruth Sahanaya. Kau sumber ilhamku man baik. Meletakkan kasih setinggi-tinggi kasih di puncak kasih Zanazir. Kaulah kekasih awal dan akhir Jamal Abdillah. Kita ni Allahu Akbar. Kadang-kadang hari-hari gaduh. Luka dilukai Syima. Keliru Aja dan Nurul. Di persimpangan dilema Nora. Rajuk Rahman. Tak apalah kalau rela ku pujuk spider, tak apa. Tapi ambil keputusan pergi tak kembali Rahmani. Jaga. Tawakal kepada Allah, serah pada Allah, hati akan tenang. Yang keempat, belajar redha dengan ketentuan ilahi. Tuan Haji isteri pergi pun tak sakit apa pun kan sebenarnya. Allah sayangkan dia. Pemergian yang dicemburui. Anak murid debat saya di USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, buat kajian. 80% pesakit kanser yang meninggal dunia pada hari dan bulan yang baik. Cuba semak balik. Ada tak saudara kita meninggal kanser, dia meninggal pada hari dan bulan yang baik? Rajab, Syaban, Ramadan, Isnin, Khamis, Jumaat. Betul atau tidak? Betul.
Mesti salah satu kena. Macam mana mereka boleh pergi dengan keadaan dicemburui ini? Sebab mereka tahu, rasa badan mereka dah tahu mereka tak larat. Dia keluar duit simpanannya 50,000. Mak ayah ambil 20,000, pergilah umrah. 10,000 bagi dekat Along. Along kata dia nak guna hari tu, nak berniaga. Lagi 18,000, mak tolong sedekahkan setiap 1,000 dekat semua masjid-masjid dan wakaf-wakaf yang perlukan. Lagi 2,000 tolong top up handphone. Kenapa? Nak telefon seorang-seorang sahabat saudara mara, nak minta maaf hujung rambut sampai ke hujung kaki kalau ada buat salah. Kita yang perasan hidup panjang, kita takkan buat benda macam tu. Itu sebab Nabi kata, Nabi pernah ambil satu ranting kayu, Nabi lukis dekat tanah, Nabi buat garisan panjang. Kemudian Nabi lukis satu petak segi 4 tepat tergantung pada garisan tu. Faham tak? Dalam segi 4 tepat tu Nabi cakap-cakap macam tu. Sahabat tanya, kau lukis apa tu ya Rasulullah? Garisan panjang tu nak beritahu, itulah cita-cita manusia. Nak itu, nak buat ini, kau tengok nanti aku nak beli kereta, kau tengok nanti aku nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Pagi raya kau tengok baju aku macam mana. Macamlah confirm hidup pagi raya. Cita-cita banyak, tapi segi 4 tepat tu setakat itu je umur kita sebenarnya. Dan dalam tu yang cakap-cakap tadi tu, dugaan dan ujian yang menyebabkan tak terasa umur kita berlalu dan berlalu dan berlalu pergi. Itu sebab manfaatkan hidup, redha dengan apa yang berlaku. Jangan habiskan masa kita untuk meratapi dan menyesali apa yang Allah berikan kepada kita, tapi redha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan yang kelima, yang perlu ada bila saat kita sedih dan teruji, belajarlah ikhlas untuk menerima. Kerana apa? Setiap keikhlasan kita ini, kita berbuat sesuatu tidak mengharapkan ganjaran daripada manusia. Barang siapa berbuat sesuatu mengharapkan ganjaran manusia, dia akan kecewa. Tanyalah tuan kita ni, yang anggota polis ni, bermakai uniform seragam, sabar banyak-banyak orang mengecam polis pagi, petang, siang, malam. Tapi betul saya tu, polis yang baik begitu banyak, tapi satu dua yang problem dia besar-besarkan. Waktu PKP orang bising pasal bila Perdana Menteri dengan ini dimaklumkan bahawa PKP dilanjutkan. Antara yang teruk PDRM, Roblox sana, Roblox sini. Betul tak? Tapi tuan beritahu ke anggota PDRM seluruh Malaysia, kalau mengharap ganjaran manusia, kita akan kecewa. Tak usah harap. Macam saya hari ini, saya tak harap apa-apa. Kalau dah bungkus, alhamdulillah. Tak harap, sebab saya takut saya kecewa. Sebab tadi saya dah kecewa, tiba-tiba dah boleh start ceramah. Aku tak sempat rasa kerabur sotong. Aduh, takkanlah. Agaknya dihijabkan pandangan orang kat meja tu pada sotong tu tadi. Tapi saya redha. Mungkin ada yang, sebab kalau makan dekat situ mungkin tak banyak, kalau bungkus lebih banyak. Betul. Harap ganjaran manusia, kita akan kecewa tuan. Betul. Belajar ikhlas. Aku minta-minta lah dia boleh tolong anak aku ni dapat masuk universiti. Kita harapkan apa? Manusia. Dia pun terbatas. Sekali anak kita tak dapat, memanglah kau belagak, kau tak tolong anakku, siaplah kau. Kan saya dah kata, jangan harap pada manusia. Ya Allah, kau bantulah anak aku ini ya Allah. Semoga anak aku ni ada rezeki nak masuk universiti ni ya Allah. Kawan tu pun cakap,
minta maaf lah tak dapat tolong. Ya ke? Tak apalah, nak buat macam mana, Allah tak izinkan, settle. Rupa-rupanya Allah nak bagi rezeki lain yang lebih baik. Saya nak beritahu satu cerita. Orang sini gemar dengan cerita. Waktu saya bergelar pengarah undang-undang dulu, ada salah seorang makcik saya, dia minta cucu dia tu minta kerja dengan saya. Bukan senang tuan, dia pakai kabel mak saya. Dia beritahu, ni makcik kau, saya tak nak sebutlah pangkat dia, nanti orang tahu pula. Dia minta tolong, dah apa tu, si siapa tu, dia nak minta kerja kat pejabat kau tu, ada kosong katanya. Macam mana mak, takkan pak saudara nak jadi bos dekat anak buah anak saudara? Mak tak tahu, mak sampaikan aja. Mak saya kata, saya pun susah hati. Saya kata saya tak boleh nak tolong macam tu je, dia kena ikut prosedur. Nak kerja di bawah saya kena lari 4 round Stadium Paroi. Betul? Kemudian kena buat ujian bertulis. Kalau lepas baru boleh masuk interview. Lari 4 round, dia lepas pula. Ujian bertulis pun lepas. Akhirnya dalam temu duga, dia telefon mak saya lagi, katanya nak interview. Allahuakbar. Saya teringat bagaimana kata-kata Lord Denning dalam bahasa Jawa. Dia menyebut, justice is not only be done but must be seen to be done. Lain macam Jawa. Keadilan itu bukan hanya dilakukan, tapi mesti diperlihatkan yang ianya dilakukan. Kalaulah anak saudara saya itu dapat kerja, walaupun saya dengan 3 panel lagi buat keputusan paling adil, orang tetap akan sebut sebab bapa saudara dia ada dalam bilik. Betul tak? Jadi saya tak nak dipersoalkan nanti. Saya ambil keputusan. Saya cakap dengan Azrin yang jaga bilik temu duga. Azrin, nampak tak nama orang ni? Calon nombor berapa ni? Nampak? Nampak. Nanti kalau sebelum dia masuk, tolong maklum dekat bilik ni dulu. Jangan bagi dia masuk dulu. So bila sampai nama anak saudara saya tu, tuan, ni lepas ni yang nama yang tadi tu nak masuk temu duga. Saya pun declare pada lagi 3 orang panel. Saya nak maklumkan yang calon selepas ni adalah anak saudara saya. Jadi saya tak boleh berada dalam bilik temu duga ni. Dia pun faham. Saya pun bangun tinggalkan bilik temu duga. 3 orang interview. Bila sudah sunat, dia panggil saya masuk balik. Saya pun tanya lagi 3, macam mana? Tak layak. Pertama, saiz dia tak cukup. Kedua, dia tak boleh jawab soalan kita. Okey, saya pun pangkah tak layak. Tapi ia tidak berhenti di situ sahaja. Segala kisah silam diungkit. Waktu kau kecil dulu, aku yang dukung engkau. Aku belai kau macam anak aku sendiri. Inikah balasanmu kepadaku? Susu yang ku beri, tuba yang kau balas. Oh dama, tegama kau menghukum dam anum sedemikian rupa. Aku tak pernah kempunan akan cempedak mahu penang, tapi aku kempunan akan sotong kerabu. Oh tak ada, okey, tak ada gua weh. Itulah yang saya buat. Nak beritahu memang, tapi memang betul saya kena marah. Mak saya kata, nak macam mana? Memang makcik kau mulut macam tu, mak saya kata. Tapi Allah tunjuk sekarang dia dapat kerja yang lagi baik. Dah kahwin pun ada isteri, ada anak, ada rezeki. Tentu ada hikmah, kan saya dah sebut tadi. Jadi saudara baru, sabar. Biar orang cakap macam-macam, sabar dalam agama Allah.
Anak-anak yatim, sabar. Walaupun kita tak ada mak ayah. Saya faham. Susah kita ni. Tetapi itu bukan tanda kita susah selama-lamanya. Usaha adik. InsyaAllah adik-adik boleh dia. Saat kita sedih, saat kita teruji, sebenarnya pertama, Allah nak menguji keimanan kita. Kedua, Allah nak mempertingkatkan darjat keimanan kita. Dan ketiganya, Allah nak menjadikan kita sebagai manusia yang lebih baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan mati Allah sekalian, saya fikir cukuplah setakat itu. Sebab tekanan di perut saya ni semakin menjadi-jadi. Saya reda kalau ada rezeki. Saya tak minta. Tapi kalau kiasan itu menjadi nyata, maka jelaslah kalau mencari pokok berbuah, pucuk lobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Cara nak minta jangan tergopoh-gopoh. Tenang, sebut kaedah lain. InsyaAllah kalau dah jodoh dan rezeki tak ke mana-mana. Jadi itu saja daripada saya. Apa-apa pun saya ucapkan, minta maaf banyak bergurau. Bukan senang nak ceramah lepas pukul 2, nak pula lepas makan. Kan? Bukan senang. Kan? Tapi alhamdulillah tak ada yang tidur. Semua masih lagi bersemangat mendengar ceramah. Jadi apa pun bak kata orang, kalau nak berhenti, biarlah berhenti tengah sadap. Kan? Berhenti tengah sadap, jangan berhenti selepas dah kenyang. Apa-apa pun, budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Itu saja daripada saya. Sekali lagi terima kasih pada tuan rumah. Saya gurau tadi pasal kabu sotong tadi, gurau je. Dan saya juga ucap terima kasih pada semua tetamu-tetamu kehormat yang datang pada hari ini meraihkan saya sama. Terima kasih banyak. Saudara-saudara baru, tolong doakan saya. Adik-adik, anak-anak yatim, doakan saya. Mudah-mudahan saya terus kuat dalam perjuangan ini. Mudah-mudahan. Itu saja daripada saya. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Semua yang baik datang dari Allah SWT. Menekurangi itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.